Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada petang yang berbahagia ini, iaitu petang hari Isnin 2 hari bulan, saya daripada duduk-duduk saya saja teringin sangat saya ni ingin nak menyampai satu penerangan ataupun ulasan agar tuan-tuan dan puan-puan mendengar ulasan saya ni sebagai satu santai petang bersama-sama dengan saya dalam majlis ni. Sejak kebelakangan ini, saya dapatilah, saya ikuti tuntunan-tuntunan di mana-mana juga, televisyen ataupun masjid ataupun surau ataupun ceramah-ceramah juga media massa. Terlalu heboh, terlalu begitu hangat diperkatakan, dibincang isu ini. Tajuknya tentang hari kiamah. Yang mana hari kiamah ni disebut dan diperkatakan dalam keadaan yang agak begitu jauh, luar biasa, tidak sama yang diperkatakan dalam Quran. Jadi saya perbandingkan dengan kata-kata Quran tu dah jadi jauh terpesong, jauh sangat. Contohnya satu keadaan, satu kata-kata yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, iza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu asqala wa qala al insanu ma laha. Apabila bumi digegar dengan satu gegaran yang amat dahsyat, gegaran digoncang dengan segoncang-goncangnya dan mengeluat segala isinya, maka berkatalah manusia, kenapa bumi yang sedemikian ini? Jadi perkataan ini, tuan-tuan, adalah cukup lama. Sejak zaman Nabi Adam, sejak zaman Nabi Muhammad lagi. Orang yang mengatakan, yang menyampaikan ayat ini telah pun wafat. Langit bumi ini tak juga hancur, tak juga kiamat. Jadi bagaimana pengertian kiamah yang sebenarnya? Ni nampaknya keadaan ini kiamah tak berlaku. Kalau kiamah diperkatakan dalam televisyen tu, saya dengar langit bumi ini hancur apabila ditiup sangkakala oleh malaikat yang pertama, maka berhancurlah semua langit dan bumi, dan digulung-gulung pula, bergulung-gulung, dan disandak di tiang aras setelah tiupan sangkakala yang pertama. Ini amat mengelirukan. Di mana kekeliruan ini berlaku, tuan-tuan? Mari bersama kita membincang, membahaskan tentang kekeliruan ini. Langit dan bumi ini hancur. Seperti mana kata Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ahnil manfud. Hari yang menggerunkan, hari yang menggemparkan. Apa yang kamu faham, kamu tahu tentang Al-Qari'ah? Manusia seperti kalkatu, gunung ganang, bukit bukau, gunung ganang diterbang seperti kapas yang dibusur. Tidak juga terbang. Gunung tetap ada di sini. Jadi kalau diperbincang, dipikir-pikirkan, tak juga langit bumi ini hancur, berderai. Bagaimana orang yang berhutang, bagaimana orang baru kahwin, dan bagaimana perjanjian jambatan yang sampai 90 tahun, 60 tahun pembayaran belum habis lagi. Saya nampak ada satu kekeliruan yang amat sangat. Bagaimana Allah Ta'ala cipta keadaan langit dan bumi? Satu masa dia tak suka, tak mau ada dah langit dan bumi ni. Tiba-tiba dia menghancurkan. Macam ni kah perangai, kelakuan, sikap, kelakuan atau sifat kelakuan Allah Ta'ala? Jauh sama sekali Allah Ta'ala bukan seperti itu. Jauh, keadaan pemikiran tu jauh, persimpang yang amat sangat. Jadi kiamat ni perkatakan sekarang ni, langit dan bumi ni hancur. Setelah malaikat yang pertama, malaikat tiupan yang pertama, wa nufikha fis sur, ditiupan kalau napiri ataupun napiri. Tiupan yang pertama tu langit bumi semua bergulung. Setelah bergulung dihancur, disandak di tiang aras. Kejadian ni di mana? Apabila disandak di tiang aras pula duduk di mana? Jadi keadaan ni dah hancur habis. Jadi nampak satu tempat ni yang tak sesuai percakapan ni. Tapi ini diperkatakan. Di mana-mana surau, di mana majlis dan televisyen kata macam tu. Saya tak payah sebutlah nama-nama orang tu, tuan-tuan lebih faham.
Jadi kalau kita tengok pada hari kiamat, yang mana hari kiamat tu pula sehingganya berlaku kepada, dikatakan kepada Iblis, wahai Allah Ta'ala, setelah engkau murka ke aku, engkau halau aku keluar daripada tempat yang sebenar ini, aku mohon pada kamu. Ini kompromi yang diminta oleh Iblis. Aku ingin minta satu kebenaran. Biarlah aku merosak, menghancur, menghasut umat-umat Nabi Adam sampai pada hari dibangkitkan, iaitu hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat di sana tu, hari kiamat pun, pada hari kiamat tu dibangkitkan semula, telah digulung, digubal semua langit bumi ni. Tiba-tiba Iblis, syaitan pun ada di sana. Ni tempat ni di mana? Kalau tempat ini yang berlaku ni, Iblis pun ada sama pada hari kiamat tu. Di padang mahsyar, matahari tinggi sejengkai atas kepala, peluh sampai ke hidung. Tujuan tunggu di tempat padang mahsyar ni nak melintasi jambatan Siratal Mustaqim, laksana rambut belah 7. Okey. Yang mana tadi saya kemukakan tentang tiupan sangkakala yang pertama, iaitu langit dan bumi digulung dan disandak di tiang aras. Satu lagi tiupan yang kedua, manusia ditiup kali yang kedua, dibangkit, keluar semula, hidup balik semula dengan keadaan yang bertelanjangan. Di mana keadaan ni berlaku? Saya amat pelik lah. Di padang mahsyar, matahari jengkai tinggi atas kepala, bertelanjangan pula tu, peluh sampai ke hidung. Tempat-tempat ni berlaku di mana? Oh, sedang menunggu nak melintas jambatan titi Siratal Mustaqim. Bawah tu menggelgak api jambatan ni. Pun soalan saya, di mana juga? Amat keliru. Kalau manusia, Nabi Adam dan umat-umat pengikut nak melintas, bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Senang sungguh Nabi Sulaiman dengan tikar terbang. Dia boleh cross pergi sebelah sana dengan tikar terbang dia, dapat minum ayat Kal-Kausar, telaga Kal-Kausar. Bagaimana dengan orang lain? Nampak terinaya. Begitu juga dengan Nabi Isa, tak mati-mati. Nabi Idris tak mati-mati. Tak payah cross, tak payah lalu jambatan titi-titi ni semua. Amat mengelirukan, amat menjadikan satu suasana kepahaman yang tak seimbang dan tak selaras. Saya nampak perkara ni pincang. Jadi saya nampak kiamat yang seperti ini tak betul lah. Bagaimana dengan keadaan-keadaan manusia pada hari kiamat itu? Bertelanjang, tuan-tuan. Sedangkan arahan daripada Allah Ta'ala, jangan telanjang, diberinya pakaian. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair zalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Wahai Bani Adam, sesungguhnya aku telah buat pakaian bagi kamu. Pakaian biasa pun Allah Ta'ala buat, dan pakaian takwa pun kami buat. Itu yang lebih baik bagi kamu. Kenapa kamu tidak mengambil itibar contoh teladannya, menjadi seorang jiwa akal yang waras, mengambil iktibar akal yang waras, yang sempurna, menjangkau ketinggian berfikir. Kenapa kamu tak jadi macam ni? Kenapa bertelanjangan? Islam mengajak jangan telanjang. Saya nampak perkara ni dah jadi keliru, dah tak sama, tak seimbang dengan ayat ni. Lagi satu perkara, tuan-tuan, amat keliru juga. Iblis hidup semula, Iblis pergi menghasut di hari kiamat tu. Hari kiamat tu, tuan-tuan, hari tu bukan ada agama dah. Iblis nak hasut apa? Pelacuran tak ada di sana. Judi ekor tak ada di sana. Arak tidak ada di sana. Kelab malam tak ada di sana. Nak larang tak bagi orang semayang semua tak ada. Semua benda tak ada, tak berlaku, tak ada. Semayang solat tu tak ada. Iblis nak hasut apa? Nampak tak setuju, tak selaras dengan kepahaman. Iblis pun nak buat apa? Iblis minta izin kepada Allah Ta'ala. Dia nak menghasut sampai pada hari kiamat. Mintaan ni nampak tak logik. Tapi ada minta, dia minta dalam Quran ada.